A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada kali ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, insya-Allah majlis ilmu tadabbur Al-Quran setiap hari satu muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada di muka surat yang ke-308. Alhamdulillah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita, insya-Allah, dan akan memberi kemudahan kepada kita untuk memahami Al-Quran, dan juga akan menjadikan Al-Quran insya-Allah akan pencerah kepada hati kita dan kehidupan kita, insya-Allah. Yang pertama, terima kasih kepada yang telah memberikan feedback suara dan juga gambar dengan jelas. Alhamdulillah pada kali ini, dan juga selepas daripada itu kepada semualah yang berkemudahan untuk membuka mushaf pada pagi ini, dapat membuka mushaf, insya-Allah. Kita tadabbur sama-sama, insya-Allah, pada pagi ini muka surat 308. Ayat kita hari ini adalah daripada surah Maryam ayat 39 sehingga ayat 39 sehingga ayat 51, insya-Allah 39 sehingga ayat 51 daripada surah Maryam. Jadi kita telah sebutkan sebelum daripada ini, kita ingat kembali surah Maryam ini adalah surah yang berkaitan dengan kekeluargaan. Jadi terdapat banyak kisah di dalam surah ini. Antaranya ialah kisah yang pertama sekali, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dengan anaknya, iaitu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kurniakan kepada Nabi Zakaria anak, iaitu Nabi Yahya. Dan kemudian selepas daripada itu Allah Taala ceritakan juga kepada kita tentang kisah Maryam, dan juga yang melahirkan anak, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian insya-Allah di dalam muka surat ini pada kali ini ke-308 ni kita akan tengok pula, iaitu satu kisah lain, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Jadi kisah Nabi Ibrahim ni banyak tempat kita tengok dalam Al-Quran. Dalam banyak surah ada kisah Nabi Ibrahim ni, dan kisah Nabi Ibrahim ni sangat-sangat penting lah, kepada orang Quraisy pun penting, dan kepada semua, kerana Nabi Ibrahim ni dikira sebagai Abul Anbiya, dianggap sebagai bapa kepada Nabi-Nabi, kerana semua yang kita boleh katakanlah, kalau agama-agama besar, agama As-Samawi, iaitu sama ada Islamnya, sama ada yang dikatakan Kristian dan menyeleweng, asalnya Islam juga, dan juga Yahudi yang asalnya adalah Islam juga tapi telah menyeleweng. Semua itu adalah berasal daripada Nabi Ibrahim, Nabi yang satu, iaitu Nabi Musa alaihissalam adalah merupakan keturunan daripada Bani Israel. Bani Israel adalah anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang kata Kristian tu juga adalah pengikut Nabi Isa, adalah merupakan Nabi Isa daripada Bani Israel, Isa ibni Maryam. Dan kemudian selepas daripada itu, Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang bawa Islam akhir zaman, juga adalah merupakan Islam yang terakhir, ialah juga daripada keturunan Nabi Ibrahim, iaitu anak kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi maknanya Nabi Ismail ni adalah merupakan Nabi yang hebat, kerana dia adalah merupakan bapa kepada Nabi-Nabi. Jadi oleh kerana itulah kita tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tengok pada hari ini cuma cebisan daripada kisah Nabi Ibrahim yang terdapat dalam surah ini adalah berkaitan dengan hubungannya dengan bapaknya. Jadi insya-Allah sama-sama kita tengok surah ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-39 daripada surah Maryam. Alhamdulillah, hari ini adalah merupakan ayat yang sebelum terakhir, ayat 39. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan lagi, kalau kita tengok orang kisah ni daripada surah Maryam ni, yang pertama sekali kisah Nabi Zakaria, kemudian habis kisah Nabi Zakaria, kisah Maryam. Selepas daripada kisah Maryam tu, kita ada stop sikit hari tu, iaitu daripada ayat 34 34 sehingga ayat 40. Kita akan tengok bahawa dia
kisah yang menceritakan tentang bukan kisah Maryam, bukan juga kisah Nabi Zakaria, dan bukan kisah Nabi Ibrahim, tapi Allah Ta'ala menceritakan tentang pertikaian yang berlaku, pandangan-pandangan yang salah yang berlaku, pendapat yang salah yang telah berlaku. Maka Allah Ta'ala ceritakan. Sebab tu yang kita ceritakan sebelum daripada ni, bahawa dalam ayat 34 sehingga ayat yang ke-40, ayat 34 sehingga ayat 40 ni dia tak ada ya belakang. Biasanya dia adalah belakang tu ada huruf ya, hujung setiap ayat tu biasa ada ya sabiyya taqiyya, macam tu ya. Tapi bila sampai kepada ayat 34 dia tak ada. Ini bila ulama-ulama perhatikan, mereka lihat bahawa rupa-rupanya cerita tentang Maryam tu sampai kepada ayat 33 saja. Kemudian selepas daripada itu adalah ulasan Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana sikap-sikap setengah-setengah orang kafir ni begini. Jadi dia tak ada ya di situ. Sekarang kita masih lagi berada dalam situasi itu, iaitu ayat 39 ni Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, anzirhum ya Muhammad, anzirhum, ingatkanlah mereka ini, beri amaran kepada mereka ini, yaumal hasrah, hari hasrah. Hasrah ni makna kerugian ataupun penyesalan. Orang yang sangat-sangat rasa rugi, menyesal, itu nama dia hasrah. Jadi hari kiamat ni salah satu daripada nama dia ialah hasrah. Kenapa? Kerana manusia pada masa tu sangatlah rasa rugi. Even orang-orang yang baik pun kadang-kadang rugi juga. Orang-orang yang baik pun walaupun masuk syurga dia rasa rugi. Kenapa aku tak buat lebih? Kalau aku buat lebih, aku akan dapat lebih tinggi lagi. Sebab syurga ni banyak tingkatan dia, banyak, maknanya bukan hanya satu sama, tak sama kan. Ada orang yang dapat lebih, ada orang dapat kurang. Jadi orang yang dapat kurang dia akan menyesal. Orang yang masuk neraka dulu lagi-lagilah menyesal. Tu dahsyat lagilah kan penyesalan mereka. Sebab apa? Kenapa aku tak buat? Kenapa tak buat sikit lagi? Sebab itulah Nabi kata, takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Maknanya dengan sedekahkan sebelah biji tamar. Maknanya walaupun benda tu sedikit, Nabi nak katanya. Jadi maknanya kita ni pada hari ni atas dunia ni kan, cepat-cepat kan, mana ada kebaikan berebut. Sebab itulah kan, even dalam sah semayang pun, sah semayang kalau boleh nak ke depan, kita ke depan. Sah nombor 1 lebih baik daripada sah nombor 2. Jadi mudah saja kita duduk di sah mana kan. Jadi maknanya banyaklah kan kurnia-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah suruh kita ni berebut, fastabiqul khairat, berebutlah kamu kepada kebaikan ni kan. Jangan tolak menolak kan. Untuk kebaikan tak boleh tolak menolak kan. Jadi maknanya sini ialah kita takut pada hari itu, sebab hari itu ialah nama dia hari penyesalan. Kemudian izqudiyal amru, iaitu ketika dah diputus dah. Pada masa itu tak ada dah nak amal tak ada dah, nak buat amalan tak ada dah. Pada masa itu keputusan je. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Mereka ini dalam keadaan ghaflah, iaitu mereka ni, wahum sini ialah wahum fi ghaflatin, itu masa dunia ni. Masa dunia ghaflah maknanya ialah lalai je kan, tak tahu tak. Kemudian wahum la yu'minun, dan mereka tak beriman. Ada yang tak beriman, ada yang lalai kan. Ada yang beriman tapi lalai. Ada yang tak beriman dan lalai lagi. Lalai nak dengar dari perintah Nabi kan, dengar apa yang dia ajak di Nabi. Sibuk kan, sekarang dah sibuk kan. Ulama-ulama tafsir sibuk ceritakan benda ni ialah manusia ni sibuk sangat kadang-kadang tu. Nak belajar agama pun sibuk kan. Tak tahulah sibuk apa-apa kan. Sibuk sekarang ni banyak lagi lah kan, sibuk macam-macam. Dengan sibuk dengan sibuk alat-alatnya, dengan sibuk gadgetnya, dengan sibuk macam-macam. Nak tengok sana, nak tengok TikTok sana, nak tengok YouTube sana, nak tengok macam-macam benda dalam tu kan. Kalau dulu ada televisyen dengan radio je, sekarang ni lebih dahsyat lagi. Jadi maknanya itulah sebab tu anjak manusia jadi sibuk sehingga tentang agama dia lupa kan tak. Jadi Allah SWT sebut dalam tafsir disebutkan, Nabi SAW pernah baca ayat ni, iaitu Nabi sekali tu pernah cerita kan. Saya cerita secara ringkas je. Nabi sekali pernah cerita tentang ayat ni, iaitu pada hari akhirat nanti, maka dibawa satu kambing yang ada ada hitam putih. Kemudian pada kambing tu dibawa kepada ahli syurga, ditanya ahli syurga, kamu tahu tak kambing ni apa? Jadi sahabat-sahabat pun yang duduk dalam syurga pun kata, ini nama dia kematian. Benda tu, kambing tu ialah mati. Kemudian selepas daripada tu, kambing ni ditunjukkan pula kepada ahli neraka. Tahu tak kambing ni apa? Jadi mereka kata, kami tahu kambing ni adalah mati. Lalu kambing tu pun disembelih di antara syurga dan neraka. Jadi ertinya situ ialah kambing itu adalah kematian. Kematian telah disembelih. Jadi bila kematian telah disembelih, dari dikatakan kepada pada hari ini tak ada lagi selepas daripada ini orang dalam syurga akan hidup selama-lamanya, orang dalam neraka akan hidup selama-lamanya. Tak ada mati lagi selepas itu. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi
Itu ayat yang pertama, ayat 39. Kita panjang sikit. Ayat 40, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Allah Taala pun kata, sesungguhnya kamilah, iaitu Allah lah, narisul arda, yang mewarisi bumi. Maksud mewarisi bumi ni selepas daripada, sebenarnya bumi ni bukan milik kita, tapi sebenarnya lah milik Allah SWT. Allah Ta'ala yang memiliki. Kalau narisu ni mana yang memiliki, mana yang memiliki bumi ni dan juga apa-apa yang di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan kemudian maknanya milik sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu maksud dia. Kemudian selepas itu wa ilaina yurja'un, kemudian kepada kami lah kamu semua akan dikembalikan. Maknanya kamu tak boleh nak lari daripada mati. Siapa yang boleh lari daripada mati, nak hidup selama-lamanya? Tak ada. Bila pergi mati tu makna apa tu? Maknanya ialah dia menyerah, terpaksa menyerah balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah panggil dia kan. Sebab itulah kita panggil kepada berjumpa dengan Allah, kita panggil kan. Berjumpa liqa tu maknanya al-baqa ila Allah, yang kekahnya Allah Ta'ala saja. Yang lain tu semua akan mati berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-41, wazkur fil kitab Ibrahim. Sekarang kita masuk pula kepada cerita tentang Nabi Ibrahim. Ni kan sekarang ni dah sampailah wazkur fil kitab Ibrahim. Allah Ta'ala kata sekarang, dan ingatlah tentang Nabi Ibrahim. Wazkur fil kitab. Tapi kalau nak dengar cerita Nabi Ibrahim, jangan dengar tempat lain, jangan ambil daripada tempat lain. Fil kitab saja, dalam Quran saja. Fil kitab dalam Quran maksudnya ingat dalam Quran saja, jangan ambil daripada tempat lain. Sebab apa? Cerita Nabi Ibrahim dah lama dah. Jadi macam-macam orang mereka kan, orang Yahudi, orang Kristian, mereka macam-macam tentang Nabi Ibrahim ni, kadang-kadang tak betul. Jadi kita ambil yang daripada Quran saja, fil kitab saja, wazkur, dan sebutkanlah mereka yang apa dalam kitab saja, dalam Quran, Ibrahim, tentang Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Yang pertama sekali lah, dia ni adalah Allah Ta'ala labelkan dia, sifatkan dia dengan sifat siddiqan. Macam Abu Bakar As-Siddiq kan. As-Siddiq maknanya yang sangat-sangat benar, maknanya tak pernah cakap bohong. Sebab tu nama dia As-Siddiq kan. Kalau nak Abu Bakar, apa yang datang daripada Nabi semua dia akan terima. Ini yang Nabi Ibrahim ni, dia sangat-sangat siddiq, maknanya dia akan buat apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, dan dia adalah seorang Nabi. Walaupun ada dalam hadis Nabi SAW ada sebut, dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada sebut tentang bahawa Nabi Ibrahim ini pernah dia kata tak pernah berbohong kecuali dalam 3 keadaan yang dikatakan berbohong lah, macam berbohong, iaitu Nabi SAW sebutkan. Yang pertama sekali ketika dia kata dia sakit, dalam Quran ada sebut. Yang kedua, ketika dia mengaku, dia beritahu kepada Raja Mesir bahawa Sarah ni adalah adik dia, Sarah ni bukannya isteri dia. Yang ketiganya ialah ketika dia beritahu kepada orang-orang yang kata dia ni pecahkan berhala, dia kata bukan aku pecahkan berhala, cuba tanya tu tanya yang besar tu. Jadi maknanya sini ialah itu dikatakan seolah-olah macam dia bercakap tidak benar, tapi banyak ulasan ulama di situ kan yang berkaitan dengan sebut, itu bukan tempat dia lah sekarang kan. Itu ada hadis Nabi yang saya sebut tadi lah, hadis Nabi. Jadi Ibrahim ni terkenal dia adalah siddiqan, yang sangat-sangat benar. Iz qala li abihi, cerita yang nak ceritakan di sini, Allah Ta'ala nak ceritakan sini ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati. Secara sebutan tu lah cara sebutan yang sangat-sangat baik lah kan. Ya abati ni maknanya, kalau abi, kalau biasanya abi, wahai ayahku. Bila ya abati ni, wahai ayah kesayanganku. Jadi adakah ini ayah betul ataupun inilah ayah saudaranya? Jadi ada beberapa pendapat ulama tafsir, ada yang kata bahawa ini adalah ayah dia betul, ada yang kata bahawa ini adalah ayah saudaranya. Wallahu a'lam bisawab. Itu adalah pandangan-pandangan, tapi yang lebih kuatnya ialah dia ni ayah dia betul. Kemudian dia kata sini, ya abati, dia berkata, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Soalan dia kalau baca dengan irama Arabnya, tun Arabnya sangat-sangat lemah lembut sini kan, sangat-sangat lemah lembut dan kasih sayang. Dia kata ayah, gitu kan. Kenapa ayah sembah? Dia kata lima ta'budu ma la yasma', benda yang tak dapat mendengar, wala yubsiru, dan juga tak dapat melihat. Memang mereka semua tahu kan berhala, orang Arab pun tahu, orang Quraisy pun tahu bahawa berhala itu tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Mereka yang bina batu kan. Kenapa ditanya dia, ayah dia, kenapa ayah sembah benda ni wala yughni anka syai'a, dan dia juga tak dapat beri tolong apa-apa pun kita pun kan, tak dapat nak tolak dia, nak jaga diri sendiri pun tak boleh. Itu sampai kat situ. Ayat 43 seterusnya ialah dia tanya lagi, ni dialog dia kan, ya abati, dia kata wahai ayahku lagi, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Dia kata wahai ayahku, dia kata inni qad ja'ani minal ilmi, aku dapat ada benda, dia kata minal ilmi, tengok kan, sebahagian daripada ilmu. Dia tak mengaku bahawa dia ni ada ilmu semua benda kan, bukan maknanya ya, sebab sekarang ni biasa orang tolak orang kata, biasa orang tolak orang ni kenapa?
Biasa dia kata, alah aku makan garam dululah, aku gini-gini lah. Jadi kita tak boleh macam tu kan. Kita tak tahu kan, setengah-setengah orang tu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serupa lah kan kita, kalau kita ni orang dewasa kan, dan ada budak sikit kan, kata kan, kadang-kadang budak tu kadang-kadang dia ada ilmu dia kan, tak semestinya kita semua ada ilmu pada kita. Kadang-kadang ada budak tu lebih ilmu daripada kita. Jadi maknanya kita akui benda ni Ibrahim ni Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Jadi dia kata aku ada ilmu, dia kata inni qad ja'ani minal ilmi, ada benda-benda yang aku, dia kata minal ilmi, sebahagian daripada ilmu malam ya'tika, satu benda yang tak datang kepada awak, ayah tak tahu benda ni kan ayah. Jadi fattabi'ni, mari datanglah ikut aku. Maknanya bukan ikut aku semua benda, ikut aku bukanlah cara teknologi benda, tak perlulah yang tu, tapi maknanya ni benda-benda ni kan. Begitulah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan, bukan Nabi kita ni nak ajak benda-benda, nak ajar kita macam mana nak tanam pokok kurma, tak, itu bukan kerja Nabi kan. Kerja Nabi ialah nak ajar tentang apakah hidup selepas mati, begini-gini, dosa pahala, apa yang sepatut kita hidup dengan betul, kenapa kita perlu hidup, bagaimana kan. Itu semua benda-benda tu, benda-benda yang Nabi datang ajar pada kita. Jadi dalam ayat ni Nabi Ibrahim berkata malam ya'tika fattabi'ni, ikutlah aku wahai ayahku, ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kepada ayah jalan yang lurus, jalan yang betul. Jadi ya abati, dia kata lagi ya abati, dia tanya lagi ayah dia kan, bercakap dengan baik lagi dan semua ni kan. Apa dia kata lagi, dia kata la ta'budi syaitan, jangan menyembah syaitan. La ta'budi syaitan maknanya jangan sembah syaitan. Kenapa sembah syaitan? Bila ayah dia sembah syaitan pula? Tak, ayah dia sembah berhala. Tapi sebenarnya bila sembah berhala tu sembah syaitan lah tu. Sebab apa? Yang mengajak kepada sembah berhala tu siapa? Syaitan lah kan. Jadi maknanya ulama kata sini ialah maksudnya kenapa sembah syaitan? Maknanya sini ialah bahawa apa-apa yang kita sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu maksud sembah syaitan. Jadi jangan sembah syaitan. Tak tunggu letak nama syaitan depan tu baru nak sembah kan. Itu baru kita kata sembah syaitan. Tidak, tak mesti macam tu. Jadi dia kata ya abati la ta'budi syaitan, jangan kamu sembah syaitan ya abati, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Syaitan ni dia sangat-sangat asiya. Asiya tu durhaka kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman Tuhan mana Allah kan. Jadi dia gunakan perkataan Ar-Rahman. Maknanya sini Ar-Rahman tu maknanya kasih sayang lah kan. Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hamba dia. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala hantar Rasul, hantar kitab, hantar pendakwah kan. Jadi sepatutnya manusia ni kena sedar kan, bila ada benda-benda semua nak tunjuk Allah Ta'ala ni sayang kepada hamba-hamba dia. Sebab tu dia tak nak biarkan hamba-hamba dia ni telah duduk dalam keadaan gelap, tak tahu apa-apa, dalam zulumat kan. Allah Ta'ala utuskan Rasul. Jadi begitulah. Jadi Nabi Ibrahim dia berkata kepada adiknya, jangan ya Allah, ya abati, inna syaitan kana lirrahmani asiya, wahai ayahku, syaitan ni jahat sangat, dia ni durhaka kepada Tuhan dia yang dulu lah, bapak dia iblis kan, bukan nak dengar cakap Allah pun. Jadi ya abati, ayat 45 dia kata lagi kan, ya abati, tengok berapa kali ya abati kita tengok kan, ya abati tu sayang sangat tu dia, ayah dia tu, ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman, aku takut nanti ayah akan terkena sentuh masaka ni, yamassaka kalau ikutnya ialah sentuh sikit je kan, maknanya walaupun sikit pun aku sayang ayah, kata ya abati ya abati inni akhaf, aku takut ya ayahku, an yamassaka azabun minar rahman, terkena azab daripada Rahman. Allah Ta'ala tu sayang kan, maknanya lembut ni ayat dia ni kan, dia semua guna Rahman. Dia tak guna kan dalam nama Allah ni banyak kan, kalau kita kata kan ada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqib, tu nama-nama yang macam garang sikit lah kan, macam, tapi ada nama-nama yang lemah lembut macam Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, tapi dia gunakan nama lemah lembut kan, nak ajaknya ayah dia sayang kepada ayah dia ni kan. Fatakuna lisyaitani waliya, nanti ayah dia kata kalau ayah ikut ni, ayah akan hanya berkawan dengan syaitan ya. Waliya tu maknanya jadi wali, jadi kawan, jadi pembantu, tak ada orang lain lah jadi bantu, jadi kawan ayah, jadi syaitan jadi rakan ayah. Pada masa ni bila sampai dah banyak sangat dia berdakwah ni kan, dia berdakwah sini, berdakwah cerita macam-macam cerita kan. Yang penting tu janganlah ayah, janganlah taat kepada syaitan, jangan ikut syaitan, jangan sembah berhala. Marilah saya nak cerita ni ayah gini. Apa yang terjadi? Ayah dia pun kata-kata terus ganas ayah dia kan, maknanya betapa bongkok lah nak ceritakan. Ayah dia kata
qala araghibun, dia kata ini qala, kata ayah dia sekarang. Ayat kita sekarang ialah ayat yang ke-46 ayat 46. Dia kata qala, kata ayah dia, araghibun anta, Ibrahim, kamu benci ke an alihati, Tuhan-Tuhan aku, ya Ibrahim, dia kata wahai Ibrahim. Maknanya ayah dia walaupun ditegur dengan baik oleh Nabi Ibrahim dengan ya abati, tiba-tiba terus dia panggil ya Ibrahim. Macam itulah kalau kita kan orang Melayu Ibrahim, awak tak suka kepada Tuhan aku ke? Terus nak terima. Jadi kita kena expected lah benda-benda ni kan mungkin akan berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun berlaku di kalangan bapa saudara dia sendiri. Memang ada bapa saudara Nabi yang memang bersama dengan Nabi, Abu Talib ke, sama ada Hamzah ke kan, Abbas ke, yang mana dia tolong Nabi. Ada yang Islam, ada yang tak Islam tapi ada bapa saudara sendiri yang jahat, Abu Lahab. Jadi tengok dengan Abu Lahab kan, macam itulah, dia lah yang pertama sekali pada hal sebelum daripada Nabi jadi Nabi, dia baik sangat tolong Nabi kan, macam-macam kan. Tapi bila Nabi bawa satu benda yang, jadi maknanya kita nak cerita ni kan, dalam kisah sirah ni kan, kita kena expect lah bahawa ada benda-benda yang akan terjadi macam tu kepada Nabi kita, kepada orang-orang yang bawa Islam ni kan. Jangan anggap bahawa nanti family kita semua akan sayang juga kepada kita kalau kita bawa Islam. Tak. Jadi kemudian dia kata apa? Araghibun, awak benci ke Ibrahim kepada Tuhan aku? Kemudian dia kata la illam tantahi la arjumanna. Tengok dia kata, kalau kamu tak berhenti aku akan rejam kamu. La arjumanna, melontar kamu dengan batu. Maknanya kan sampai mati. Kalau ikutnya lah kan, la arjuman, siapa yang buat tu? Aku. Dia kata aku, la arjumanna, aku yang akan baling batu kepada kamu. Tengok kan jawapan kasar kan. Kalau kita kasar bahasa sekarang ni, kasar gila. Apa kan? Kita ajak benda baik je kan, kalau tak nak terima sudahlah kan, tapi tengok kan, terus nak rejam. Tengok dia kata la illam tantahi, kalau kamu tak berhenti daripada dakwah kamu ni wahai Ibrahim, nescaya aku akan rejam kamu, la arjumanna, dia kata. Kemudian wahjurni maliya, jangan duduk dekat sini. Wahjurni tu hijrahkan daripada aku, maliya tempoh masa yang lama lah maknanya. Maliya tu lama sangat-sangat kan, dahrun tawil kalau dalam bahasa Arab yang dalam tafsir jalan lain. Jadi dia kata makna sini ialah nombor satu, kalau kamu tak berhenti buat kerja kamu ni, dakwah kamu ni, aku akan baling batu kamu sampai nak mati kamu ni, ataupun kamu lari daripada sini. Maknanya bahasa Melayu berambus kamu. Tengok tu kerana dakwah kan, kerana dakwah dia memberambuskan anak dia sendiri. Jadi sampai kat sini lah katakan, tak apalah kalau macam tu, kata Nabi Ibrahim. Qala, Nabi Ibrahim kata salamun alaik, dia kata salamun alaik, maknanya tak apalah, maksudnya aku tak akan sakitkan kau wahai ayahku. Maknanya kalau kau nak buat apa-apa pun, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan minta ampun untuk kamu daripada Tuhanku. Tengok betapa baiknya kan Nabi Ibrahim ni kan, dia minta ya Allah, dia kata dah lah kena baling batu, nak kena suruh halau lari daripada rumah apa benda semua, tiba-tiba dia kata sini pula, tak apa, aku tak akan buat jahat kepada kamu wahai ayah, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, aku nak minta ampun kepada kamu, kepada Tuhanku wahai ayah, innahu kana bi hafiya, kerana ayah aku kerana Tuhanku, dia kata innahu, sesungguhnya Tuhan aku ini, dia kata kana bi hafiya. Hafiya tu maknanya sangat baik dan sentiasa memenuhi permintaan aku. Macam tu memanglah kan Nabi Ibrahim dia nak minta ampun kepada ayah dia, kemudian Allah Ta'ala larang. Selepas daripada itu kita tengok dalam surah Bara'ah ada tentang perkara ni dalam surah Bara'ah, mana surah At-Taubah jadi ada banyak lagi ayat lain, jadi kita kena combine lah kan di antara ayat-ayat Quran ni supaya kita boleh faham cerita keseluruhannya. Tapi dalam masa dia nak ceritanya baiknya, Nabi Ibrahim ni walaupun kena macam tu, nak kena baling batu, nak kena bunuh, nak kena halau pun, tapi dia tetap juga dengan dia sayang pada ayah dia. Kemudian seterusnya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dia kata tak apa, aku akan tinggalkan kamu wahai ayah, dan juga akan tinggalkan wa ma tad'una. Wa ma tad'una maknanya apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Tad'una di sini ialah bukan makna berdoa, bukan, tapi tad'u sini maknanya menyembah maknanya. Sebagaimana kata tafsir jalan lain, iaitu kamu, apa yang kamu sembah ni aku tak sokong lah, aku tak setuju, dan aku akan tinggalkan kamu. Tak apa, kata min dunillah, apa yang kamu sembah selain daripada Allah ni aku tak akan setuju, aku tinggalkan. Wa ad'u rabbi, dan aku akan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, aku minta doa kepada Allah Taala.
Kemudian wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan asa sini moga-moga dia kata sini asa moga-moga alla akuna bidu'ai rabbi, jadilah aku dengan doa aku kepada Tuhanku ini syaqiyya. Syaqiyya maknanya hampa, maknanya bukan celaka sini bukan celaka syaqiyya sini, tapi maknanya lah hampa, maknanya maknanya aku harap Allah Ta'ala tak akan menghampakan aku, doa aku ni. Itu maknanya sungguh-sungguh tu kan, dia tu Nabi Ibrahim tu kan, dah lah ayah dia macam tu, tiba-tiba dia nak minta doa juga, dia kata aku akan minta doa kepada Tuhanku. Falamma tazalahum, jadi kita baca seterusnya ialah maka apabila dia pun tinggalkan ayah dia tu, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, dan juga apa-apa yang disembah selain daripada Allah, maknanya dia tinggalkan ayah dia, terpaksa dah tinggalkan. Kalau kita tahu cerita dia lah, maknanya dia telah tinggalkan, dia lari ke Palestin. Asalnya Nabi Ibrahim di Iraq, berada di Iraq, kemudian dia lari ke Syria, kemudian dia lari ke Palestin, dan ditinggal di Palestin, Baitul Maqdis, kawasan Baitul Maqdis. Jadi kita sini falamma tazalahum, apabila dia tinggalkan ayah dia tu, dah ayah dia halau dia, macam mana kan, dia tinggalkan ayah dia, kemudian dia tinggalkan bukan sekadar halau, tapi nak bakar dia. Jadi dia tinggalkan ayah dia dan juga apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu, Allah Ta'ala pun beri kepada dia, tengok kan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan juga Yaqub, makna beri kepada dia tu anak, betul anak pula dapat anak lagi, cucu kan. Jadi makna di sini ialah bertali arus. Kita kata dapat keturunan selepas daripada dia tinggalkan, maknanya sebelum daripada tu dia tak dapat anak. Sebab itulah kita bila nak dapat anak tu, dia dah tua pada masa tu kan, bila malaikat datang beritahu kamu akan dapat anak, dia wah terkejut kan, isteri dia pun terkejut kan, sampai tepuk, kita kata kalau macam tu lah kan, aku akan dapat anak. Sarah tu terkejut kan. Jadi ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala boleh buat kan. Jadi cerita di sini ialah hubungan dia dengan ayah dia, sebagaimana sebelum daripada ni kisah Maryam dengan anak, kisah Nabi Zakaria dengan anak. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada dia Ishaq, Yaqub, wa kullan ja'alna nabiyya, kedua-duanya tu iaitu Nabi Ishaq dapat Ishaq dan juga Yaqub dapat jadi Nabi. Allah Ta'ala dah bukan kurniakan saja, tapi jadi Nabi. Itu kehebatan Nabi Ibrahim, di mana dia, anak dia, cucu dia, cicit dia pun jadi Nabi, semua Nabi, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian wa wahabna lahum min rahmatina, Allah Ta'ala kata, dan kemudian kami kurniakan kepada lahum sini ialah maksudnya ialah mereka semua tu 3 orang tu kan, yang disebutkan nama di sini. Ini ayat yang ke 50 ayat yang ke-50 Allah SWT sebut sini, Allah Ta'ala telah kurniakan kepada mereka lahum ni min rahmatina, lahum kepada kepada 3 orang tadi tu, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub, min rahmatina, daripada rahmat kami. Dikatakan dalam tafsir, maksud rahmat sini ialah maksudnya ialah al-walad dan juga al-mal, maknanya dia dapat kekayaan dan juga dia dapat keturunan yang baik ni. Jadi Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka ni keturunan yang baik, beri kekayaan kepada mereka. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan Allah Ta'ala menjadikan untuk mereka ni lisana sidqin, lidah maknanya percakapan, suatu anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lisana sidqin aliyya, kata ahli tafsir dia maksudnya ialah agama-agama yang besar atas dunia ni adalah samawi datang daripada mereka ni, sama ada agama agama yang wujud atas dunia pada hari ini lah kan, sama ada Islam ke, Kristian ke, Yahudi ke, semua adalah datang daripada mereka ni. Ini yang dikata rahmat ni, Allah Ta'ala berikan kepada mereka rahmatnya. Tapi selepas daripada tu of course lah kan, ada yang sesat dan sebagainya. Jadi kemudian waja'alna lahum lisana sidqin aliyya, itu maksud lisana sidqin aliyya tadi tu iaitu bahasa, makna ungkapan mereka itu berterusan. Kita tengok kan sampai sekarang ni kan, dah berapa ribu tahun dah kan. Walaupun diselewengkan ini, tapi kita tahu kan yang diselewengkan itu, tapi nama mereka tetap juga menjadi tinggi. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 51, kita tengok sini ialah, dan kemudian Allah Ta'ala kata wazkur fil kitabi Musa. Sekarang tiba-tiba dah masuk cerita lain dah. Sekarang ni pada ayat 51 ni dah tamat dah, mana cerita kisah Nabi Ibrahim tamat pada ayat yang ke 50. Masuk ayat 51, sekarang Allah Ta'ala ceritakan pula tentang kisah Nabi Musa, tapi tak panjang, insyaAllah
panjang bagaimana, panjang cerita apa tentang kisah Nabi Musa ni, kita akan tengok nanti insya-Allah dalam siri kita yang seterusnya, sesi kita yang seterusnya, iaitu sesi muka surat 309 insya-Allah. Tapi kita tengok habiskan sikit lagi, iaitu Allah SWT kata dan sebutkanlah fil kitab, apa yang dalam kitab saja, apa yang di luar kitab tu macam-macam cerita Israiliyat dan sebagainya itu jangan percayalah kan. Jadi sebutkan kepada mereka ni, wahai Muhammad, cerita yang ada dalam Quran ni tentang Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah mukhlas. Mukhlas tu maknanya yang terpilih, maknanya bukan mukhlis. Mukhlis orang ikhlas. Mukhlas maknanya dia orang yang terpilih. Kemudian wa kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang nabi. Jadi kita tahu kan, kita dah belajar apa itu rasul, apa itu nabi, ada perbezaan situ kan. Jadi Allah Taala sebut dia adalah rasul, dia adalah nabi. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apa cerita tentang kisah Nabi Musa ni, walaupun tak panjang, insya-Allah kita akan tengok dalam siri seterusnya insya-Allah, dalam muka surat seterusnya, muka surat 309 insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk beri komen insya-Allah. Qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.